Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, lalat pun pening dengan pas ini, kata Amanah Kelantan. Itulah yang berlaku. Dengan PAS dan bersatu dalam Perikatan Nasional sekarang. Apabila PAS mula bikin pening. Amanah Kelantan menyindir pendirian terbaru PAS berhubung isu kompaun RM100,000 terhadap 2 akbar tempatan dengan mengatakan lalat pun pening dengan kenyataan parti itu. Caption ringkas itu dimuat naik pengerusi Amanah Kelantan, Ceh Ibrahim Muhammad di Facebook. Ia berhubung tindakan PAS mengkritik kompaun yang dikenakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) terhadap Sinchu Daily dan Sinar Harian. Sinchu Daily sebelum ini didakwa memaparkan grafik jalur gemilang yang tidak lengkap, manakala Sinar Harian pula dikompaun kerana kesilapan dalam profil Ketua Polis Negara. PAS dalam satu kenyataan semalam menganggap SKMM sebagai melampau dan membuli media supaya tunduk kepada tekanan politik tertentu serta kemauan kerajaan. Namun pada sama tular semula kenyataan lama PAS yang pernah menghantam Sinchu dengan keras kerana menyiarkan grafik jalur gemilang tidak lengkap. Malah, pemuda PAS sendiri ketika itu menegaskan bahawa permohonan maaf Akbar Sinchu atas kesilapan memaparkan ilustrasi jalur gemilang tanpa bulan sabit bukan tiket terlepas hukuman. Ketua pemudanya sendiri mahukan tindakan tegas diambil kerana mendakwa kesalahan itu cubaan halus untuk menghapuskan identiti kebangsaan dan mengguris maruah negara. Kini apabila akbar tersebut dikenakan tindakan oleh SKMM, PAS pula tampil membela media berkenan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan penyakit bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, seimbang dan bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan kita menghapuskan semua akar penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara, mungkin ini adalah jawapan kepada doa Anda selama ini. Cepat dapatkannya, jangan bertangguh-tangguh. Saudara, memang memeningkan kepala kita. Termasuk lawan mungkin sekarang pening. Nak mau sokong atau tidak PAS. Dulu ketika Sinchu Daily silap memaparkan ilustrasi jalur gemilang, bersama dengan walaun-walaun dan pemimpin-pemimpin PASlah yang menghentam Sinchu Daily. Ada yang sampai menyatakan perkara yang tidak boleh diterima akal lagi, bersifat terlalu ekstrim. Dalam kenyataan pemuda PAS, beliau kata, permohonan maaf Akbar Sinchu Daily atas kesilapan memaparkan ilustrasi jalur gemilang tanpa bulan sabit bukan tiket terlepas hukuman. Bahkan ada juga yang sehingga walaun-walaun ada yang kata perlu diharamkan Sinchu Daily. Tapi hari ini ketika negara kerajaan hanya menghukum, undang-undang hanya hukum RM100,000, mereka pula bising. Mereka kata melampau. Jadi yang dulu kau kata perlu diharamkan tak melampau kah? Pikir-pikirkanlah. Itulah sebabnya PAS ini membuatkan ramai orang pening. Lalat pun jadi pening. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu hangat pada petang ini, Kampung Sungai Baru bukan Mas, ada pemilik bukan Melayu. Isu ini
makin hari makin panas. Apabila ada pengaruh politik atau aktivis yang kita kira pun mendakwa bahwa Kampung Sungai Baru adalah emas. Tapi beberapa kenyataan daripada beberapa bekas menteri dan beberapa pemimpin besar negara telah menyatakan bahawa Kampung Sungai Baru bukan emas. Ada pemilik bukan Melayu. Rupa-rupanya apa ceritanya? Sebelum itu, teruskan menonton video ini dengan tanda pagar. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Persatuan Kebajikan Pemilik Harta Kampung Sungai Baru menegaskan tanah di kawasan berkenaan bukan berstatus tanah rizab Melayu seperti yang didakwa pelbagai pihak. Inilah yang patut kita sebarkan, yaitu kenyataan penduduk Kampung Sungai Baru sendiri. Persatuan Kebajikan Pemilik Harta Kampung Sungai Baru. Maknanya, mereka ialah penduduk di tempat itu. Tapi malangnya, ramai sekarang ini, khususnya Walaun, menjadikan pula beberapa orang aktivis, bukan saja dalam kes Kampung Sungai Baru, tetapi banyak perkara mereka merujuk kepada beberapa orang yang kiranya macam pakar. Antaranya Ratu Bonda, Ratu Naga, Rafidah, dan Papa Gomo. Mereka menjadikan mereka bertiga, berempat ini sebagai rujukan. Aku pun hairan. Menteri cakap dia tak percaya. Polis cakap dia tak percaya. SPRM cakap dia tak percaya. Penduduk kampung itu sendiri pun cakap tidak juga mereka percaya. Jangan-jangan malaikat turun pun mereka tak percaya, kata netizen. Mereka hanya percaya pada pempengaruh-pempengaruh yang hanya mahu meraih, sebenarnya meraih simpati. Apabila pendapat kamu semua? Kalau penduduk kampung sudah bersuara, apalagi yang mau dipersoal? Bayangkanlah, penduduk itu tahu semua tentang hal di sana. Mereka pemilik harta di sana. Mereka kata tanah itu bukan tanah milik emas. Tidak berstatus emas, bukan berstatus emas. Tapi ramai lagi yang cuba bertikai dan masih percaya dengan orang luar yang tak pernah tinggal, bahkan tak pernah tinggal di kawasan tersebut. Jadi nak percaya siapa? Pemilik itukah ataupun hanya orang lain? Ibaratnya macam inilah, ada seorang pemilik kereta Ferrari, dia kata kereta Ferrari itu boleh lajunya 200 km sejam. Dia pernah pandu, dia pemilik kereta Ferrari itu. Lalu datang seorang lelaki yang tak pernah memiliki Ferrari, dia pula kata Ferrari ini boleh memecut laju hanya sekadar 120 km sejam. Nak percaya siapa? Tapi itulah, kadang-kadang ada juga orang yang bengong kan? Sebelum kita teruskan, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan bijaksana, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat dan seimbang, maka imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan dan menghancurkan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Jangan bertangguh-tangguh, mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, pengerusinya, Sanita Yunus berkata, perkara itu terbukti melalui perjanjian jual-beli antara pemilik rumah dengan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor sejak 1971. Katanya, rumah yang dibeli mereka juga berstatus pajakan selama 99 tahun dan bukannya hak milik kekal. Kami ingin menegaskan bahawa Kampung Sungai Baru adalah tanah pusaka sejak generasi terdahulu dan usaha untuk memajukan kawasan ini digerakkan oleh penduduk sendiri dengan kerjasama pemaju yang dipilih secara telus, katanya. Tanah kami bukan tanah rizam Melayu. Ia terbukti melalui perjanjian jual beli dengan PKNS sejak 1971 dengan pajakan selama tempoh 99 tahun, katanya pada sidang media yang turut dihadiri lebih 50 penduduk yang bersetuju
dengan proyek pembangunan itu di Kuala Lumpur hari ini. Sanita berkatakan sebagai mengulas kenyataan-kenyataan di media sosial yang menyatakan mendakwa tanah di Kampung Sungai Baru berstatus Tanah Rizam Melayu atau Malay Agricultural Settlement MAS. Bantahan dan operasi pengusiran isu tanah di kampung itu menjadi perhatian selepas bantahan penduduk yang tidak bersetuju dengan proyek pembangunan semula. Ketegangan meningkat apabila operasi pengosongan dijalankan buat kali kedua sejak Julai bagi mengusir penduduk mengikut perintah mahkamah. Arahan itu dikeluarkan bagi memberi laluan kepada proyek pembangunan semula oleh KL City Gateway Sendirian Berhad yang terletak berhampiran Kampung Baru. Majoriti penduduk bagaimanapun telah berpindah selepas menerima tawaran pampasan daripada syarikat tersebut. Pada sidang media sama, Sanita turut mendedahkan terdapat keluarga bukan Melayu yang juga pemilik rumah di kawasan tersebut. Tetapi mereka tidak hadir hari ini kerana berada di luar negara. Jadi, tak patut nak keluarkan kenyataan-kenyataan resis, katanya. Sanisa juga menafikan dakwaan pemaju projek berkenan berasal dari Singapura. Sebaliknya, pemilik syarikat berkenan merupakan orang dari Klang Selangor. Jadi, tidak betul sama sekali apabila dikatakan pemaju orang Singapura. Boleh semak dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, jelasnya lagi. Sekarang aku nak tanya kepada kamu semua yang menonton video ini. Siapa nak kita percaya, pempengaruh media sosial ataupun orang yang duduk tinggal di kampung itu sendiri? Kalau orang sendiri kamu tak percaya, janganlah berniat untuk percaya sampai selama-lamanya. Tapi aku percaya, lebih percaya kepada penduduk asal di sana, bahkan Persatuan Kebajikan ini. Mereka lah yang mengurus segala-galanya di kampung tersebut. Jadi, apa yang kita mahu ialah semua politikus, semua orang yang menunggang isu ini, berhentilah menunggang isu ini. Karena para penduduk di kampung ini sudah menyatakan kami dah lama menunggu untuk dapatkan rumah baru. Ini luahan penduduk kampung tersebut. Tapi ada orang yang jadi kacau, jadi tikus, jadi lipas, jadi macam-macam. Penduduk ini juga meluahkan kami tak perlukan pengkhianat dasar politikus, kata mereka. Tanah kami, hak kami, pray for Kampung Sungai Baru, kata mereka. Kami doakan projek pembangunan semula Kampung Sungai Baru berjalan lancar, kata mereka lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.